Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk sains tingkatan 2 ni, kita dah pun masuk ke tema yang kedua iaitu penerokaan unsur dalam alam. Okey, untuk bab 5 ni iaitu air dan larutan, kita dah pun bincang tentang beberapa perkara dalam subtopik 5.1 ni kan, iaitu sifat fizik air. Okey. So sebelum ni kita dah bincangkan tentang sifat-sifat fizik air, okey. Apa maksud air tulen, and then kita ada daya lekatan, daya lekitan, okey, dan juga you all pun dah buat dah eksperimen tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan. Okey, so hari ni kita akan teruskan lagi dengan kesan benda asing terhadap takat lebur dan takat didih air. Okey, sebenarnya kita fokus kepada takat lebur ais dan takat didih air. Okey, cuba you all tengok gambar ni. So gambar apa tu? Okey, pandai. So ini adalah gambar seseorang tengah memasak kan. Mungkin dia masak sup ke apa, okey, makanan yang berair. Okey, so ini adalah sebenarnya salah satu everyday life situation ataupun benda yang hari-hari you all jumpa yang melibatkan kesan benda asing, okey, kesan garam terhadap takat didih air. Okey. So periuk yang berisi air mendidih lebih cepat berbanding periuk yang berisi sup ayam. Okey, maksudnya periuk yang berisi air mendidih, air kosong saja, okey, air tulen, air suling, okey, mendidih lebih cepat berbanding kalau periuk tu berisi sup ayam. Okey, so kenapa? Rasa-rasanya kenapa? Okey, so untuk tengok kenapa berlaku perbezaan macam tu, so kita akan buat aktiviti sepatutnya. Okey. So ini adalah ringkasan daripada aktiviti itu. Kesan garam biasa terhadap takat lebur ais. Okey, so kita ada dua situasi kat sini. Situasi pertama kita ada ais dan garam biasa. Kita taburkan garam dekat ais tu. Okey, situasi kedua kita ada ais sahaja. Okey, air tulen yang telah dibekukan jadi ais. Okey, so kita letakkan termometer. Kita letakkan termometer dan kita ukur. Kita nak ukur berapakah takat lebur ais. Okey. So, bila kita ukur termometer ni, okey, sampai satu tahap dia akan bacaan dia akan jadi statik. Jadi tetap tak berubah. So, untuk yang ada garam, kita dapat negatif 4 darjah Celsius. Okey, yang tiada garam ni pula kita dapat 0 darjah Celsius. So apa maksud dia? So kita tahu kan ais ni takat lebur dia ialah 0 darjah Celsius. Okey, 0 darjah Celsius kalau tiada benda asing yang hadir. Okey, tapi rupa-rupanya garam biasa ni dia akan menurunkan takat lebur ais. Okey, bila kita letakkan garam, kita dapat nilai takat lebur dia semakin rendah. Okey, lagi kurang daripada 0. Okey, lagi menurun. Jadi kita dapat simpulkan bahawa garam biasa ni dia menurunkan takat lebur ais. Okey, untuk sebagai peringatan, takat lebur ais ditentukan apabila suhu ais menjadi tetap. Okey, so masa buat aktiviti ni kita akan pastikan bacaan tu dia akan menurun sehingga dia menjadi tetaplah statik, okay, tak berubah. Baru kita akan ambil nilai tu ya. Okey, seterusnya kalau tadi kita tengok takat lebur ais. Okay, sekarang kita nak tengok kesan garam biasa terhadap takat didih air. Okey, sama juga ada dua situasi. Okey, satu kita ada air suling yang kita tambahkan dengan garam biasa. Satu lagi kita ada air suling sahaja. Ini kita didihkan kedua-duanya dan kita ambil bacaan suhu. Okey, bacaan suhu. Suhu apa? Suhu iaitu takat didih air. Okey. So masa bila kita akan baca takat didih tu, okay, kita akan tengok masa bacaan tu menjadi tetap. Okey, statik tak berubah. Barulah kita ambil tu sebagai bacaan takat didih air. Okey, so bila kita dah tunggu sampai mendidih, okey, dua-dua dah dididihkan, and then kita ambil bacaan dia kan. So kita dapati bahawa okey, untuk periuk yang ada
air suling dan garam biasa ni kita dapat bacaan dia 104 darjah Celsius. Okey, dan yang air suling sahaja ni kita dapat bacaan dia 100 darjah Celsius. Okey, so nampak tak beza dia? Okey, so apa maksud dia ni? Betul, okey. So garam biasa ni dia meningkatkan takat didih air. Okey, untuk periuk yang ada garam biasa ni, takat didih air dia meningkat. Okey, lebih banyak daripada 100 darjah Celsius. Okey, maksudnya kalau kita masukkan garam biasa dalam air suling, so takat didih dia akan meningkat. Makin lamalah dia nak ambil masa untuk mendidih. Okey, mencapai takat didih air. Okey. Seterusnya ialah tentang penyejatan air. Okey, so sebenarnya hari-hari kita tengok proses penyejatan air ni berlaku. Cuma adakah kita alert ke, sedar ke ataupun tak je kan? Okey, penyejatan air ni apa? Okey, ialah proses yang berlaku di permukaan air. Okey, yang menukarkan air menjadi wap air. Okey, ni contohnya. Contohnya ada air tumpah. Okey, dekat lantai ke, dekat meja ke. Okey, so dia akan melakukan proses, dia akan berlakunya proses penyejatan air. Okey, dekat permukaan air yang tumpah ni. Okey, so contoh ni air. So dalam air kita ada molekul-molekul yang kecil. Okey, macam ni. So dia tumpah dekat surface mana-mana kan. So dekat permukaan dia akan berlaku penyejatan. Okey, penyejatan apa? Penyejatan air menjadi wap air. Okey, so kita kena tahu penyejatan ni dia boleh berlaku pada sebarang suhu. Maksudnya sentiasa berlaku kan dalam sehari kita tu. Penyejatan ni berlaku secara berterusan, tak kisahlah suhu rendah ke ataupun suhu tinggi. Okey, so yang ni ialah proses apa? Proses kejadian hujan. Okey, so proses penyejatan ni pun berlaku semasa proses kejadian hujan ni. Dekat rasanya dekat bahagian mana berlakunya proses penyejatan? Okey, betul. So dekat bahagian sini. So ada air laut, okey, ataupun air tasik, okey. Air bertakung yang banyak kan. So dia akan naik ke udara, bertukar menjadi wap air. Okey, disebabkan ada haba daripada matahari kan. Okey, so proses penyejatan berlaku di permukaan air menyebabkan air bertukar menjadi wap air. Okey. Okey, selain daripada tu, okey, kenapa berlakunya proses penyejatan air? Bagaimana berlakunya proses penyejatan air? Okey, molekul air di permukaan, okey, molekul-molekul ni dia mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi. Okey, so semakin dekat dengan permukaan, semakin tinggi tenaga kinetik dia. Okey, jadi molekul ni akan bergerak dengan pantas dan dapat terlepas ke udara. Okey, sebab itulah penyejatan ni dia berlaku di permukaan sahaja. Okey, so bila dia berada di permukaan, tenaga kinetik dia tinggi. Bila tenaga kinetik tinggi, kita tahu kan, tenaga kinetik tu ialah sesuatu yang melibatkan pergerakan. Pergerakan molekul-molekul air tu. Okey, jadi kalau tenaga kinetik dia tinggi, dia akan bergerak pantas, okey, dia akan berlanggar dengan antara satu sama lain dan dia akan terlepas ke udara, terkeluar. Terkeluar daripada bekas. Terkeluar daripada bekas ni. Okey, bertukar daripada air menjadi wap air. Okey, so dia akan terlepas ke udara. Okey. Selain daripada tu, okey, mengapakah badan kita berasa sejuk apabila berpeluh? Okey, berpeluh, okey, proses perpeluhan ni juga melibatkan penyejatan air. Okey, penyejatan air turut menyingkirkan sebahagian tenaga haba daripada air. Okey, menyebabkan air yang tertinggal lebih sejuk. Sebab itulah bila kita berpeluh, okey, peluh ni akan menyejukkan badan kita. Kerana sebahagian haba dah disingkirkan daripada badan. So peluh tu keluar,
Okay, melalui kulit dan dia akan tersejat ke udara. Bila dia tersejat ke udara, dia akan bawa sekali haba daripada badan kita untuk disingkirkan. Okay, so bagus ke tak bagus perpeluhan ni? Okay, of course lah bagus kan. Okay, so selain daripada dia bantu kita untuk menyingkirkan bahan kumuh, ia juga dapat menyejukkan badan kita. Okey, seterusnya kita akan tengok pula faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. So ada 4 faktor yang mempengaruhi. Okey, sebelum ni you all dah buat satu eksperimen tentang luas permukaan air yang terdedah. Okey, so kita tengok lagi 3, kelembapan udara, suhu persekitaran dan pergerakan udara. Okey, yang pertama, kelembapan udara. Okey, so bila kita sebut kelembapan, maksudnya mesti merujuk kepada kandungan wap air yang ada dalam udara kita. So mungkin dia lembap ataupun banyak air. Lagi satu keadaan dia mungkin kering. Okey, kurang wap air. Okey, untuk udara kering, okey, wap airnya ialah sedikit sahaja. Okey, jadi kalau udara tu kering, wap air dia sedikit, okey, ia dapat menampung lebih banyak molekul air yang terlepas dari permukaan air. Okey, kita dah tengok tadi untuk penyejatan ni dia adalah proses yang melibatkan penyejatan air daripada permukaan. Okey, permukaan air yang melibatkan pertukaran air menjadi wap air. Okey, so jadi untuk proses tu berlaku, dia perlu udara yang kering. Kalau udara tu kering, wap air dia sedikit, barulah air dalam bekas tadi tu dia boleh bertukar menjadi wap air. Okey, so dia boleh terlepas dari permukaan air tadi tu kan. Jadi menyebabkan kadar penyejatan meningkat. So nampak tak hubungan antara kelembapan udara dan kadar penyejatan air? Okey, good. So semakin kering udara, semakin tinggi kadar penyejatan air. Okey, seterusnya ialah luas permukaan air yang terdedah. Okey, hari tu you all dah buat aktiviti guna tisu yang basah. Okey, so ini adalah contoh luas permukaan cawan dan juga mangkuk. Sama juga. Okey, bila permukaan tu lebih luas, okey, lebih banyaklah molekul air terlepas ke udara. Okey, sebab banyak permukaan yang terdedah kepada udara. Jadi banyak lagi molekul air yang boleh tersejat. Okey, so ini akan meningkatkan kadar penyejatan air. Okey, yang ketiga ialah suhu persekitaran. Okey, so tengok ni. Kalau panas sangat, apa jadi? Okey, ni pula awan dalam proses nak melindungi matahari. Okey, so apa berlaku kepada kadar penyejatan air? Apabila suhu meningkat, okey, makin tinggi, molekul air di permukaan memperoleh lebih banyak tenaga. Dapat tenaga yang banyak, so dia akan bergerak pantas. Okey, so bila bergerak pantas, molekul-molekul ni akan mudah terlepas ke udara. So dia akan bertukar daripada air menjadi wap air. So bila dia terlepas ke udara, berubah menjadi wap air, kadar penyejatan air pun meningkat. Okey, mudah kan? So kita nampak semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar penyejatan air. Pandai. Okey, dan yang terakhir, okey, faktor pergerakan udara. Apa jadi apabila keadaan dalam sehari tu angin bertiup dengan sangat laju? Okey, ataupun kadang-kadang angin sepoi-sepoi bahasa. Okey, ataupun dalam keadaan angin yang sangat laju. Okey, so apa yang berlaku kepada kadar penyejatan air? Okey, so pergerakan udara ni kita kena tahu dia akan membawa wap air di dalam udara ke tempat lain. Okey, so kalau udara tu laju, dia akan bawa semua wap air tu dari tempat kita ke tempat yang lain. So bila dah tiada wap air, okey, tiupan angin yang kuat ni menyebabkan udara di permukaan air menjadi kering. Okey, dekat permukaan air tadi tu dah kering. So bila dah kering,
di permukaan apa yang akan berlaku? Yes, okey, proses penyejatan air. So kita tahu kan daripada tadi kita dah tengok penyejatan air ni dia berlaku di permukaan air. Dia nak melepaskan air menjadi wap air. Okey. So bila pergerakan udara menjadi laju, okey, ia akan menggalakkan penyejatan air. Yang terakhir yang you akan belajar hari ini ialah aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian. Okey. So apa sebenarnya kegunaan proses penyejatan air ni dalam kehidupan harian kita? So sebenarnya ada banyak sangat. Okey, kalau kita cari betul-betul lah. Okey, so yang biasanya kita tengok berlaku ialah bila kita sidai baju. So bila you sidai baju, tujuan dia ialah untuk mengeringkan pakaian tu kan, mengeringkan baju tu. So macam mana baju tu nak kering? Jadi air dekat baju ni, air dekat pakaian akan tersejat. Barulah baju kita akan kering. Okay, tengok gambar yang bawah ni. Gambar apa? Pandai. Gambar ikan masin. Ikan kering. Okay, so ikan kering ni pun dia dihasilkan menggunakan proses penyejatan air. So kita letakkan dekat tengah panas, kita jemurkan dia. Okay, kita letakkan garam sampailah dia kering. Okay, so terhasillah ikan kering ataupun ikan masin. Okay, yang ketiga, tengok apa budak perempuan ni buat. Dia gunakan pengering rambut. Okay, hair dryer. So dengan adanya hair dryer ni, dia boleh keringkan rambut dia dengan cepat. So tak payahlah tunggu rambut dia nak kering dengan sendiri kan. Kalau basah-basah tu lambatlah dia nak kering. Tapi kalau ada pengering rambut ni, okay, alat pengering rambut, so kita boleh lakukan proses penyejatan. So menggalakkan proses penyejatan berlaku. Okay, sebenarnya kalau kita guna pengering rambut ni, okay, udara dia adalah udara yang panas kan. So sebenarnya kita meningkatkan suhu udara tu. Meningkatkan suhu. Lagi apa? Meningkatkan kelajuan angin, kelajuan udara. So itu adalah faktor-faktor yang kita dah belajar tadi. Yang mempengaruhi kadar penyejatan air. So bila suhu tinggi, okay, angin pun laju, so kita mempercepatkan proses penyejatan air. Okay, yang keempat ialah proses penghasilan garam. Okay, common salt. Okay, garam biasa. So yang ni pun kita guna proses penyejatan air. So bila ada air laut, okay, air laut tu tersejat, dia akan tinggalkan butiran-butiran garam. Okay, yang kelima, caution, wet floor. Okay, so ada air tumpah ke macam ni kan, ataupun ada dekat tandas ada air bertakung. Okay, so kita perlu make sure dia hilang dulu. Jangan berlari pijak kawasan yang basah ni. Okay, kalau tak kita boleh jatuh. So kita kena tunggu sampai air ni kering. So untuk air ni kering, dia perlu berlaku proses penyejatan. Okay, so air ni akan tersejat, barulah permukaan tu kering dan selamat. Okay, kalau you all pernah tengok ada alat yang kita gunakan dekat tandas-tandas awam kan, so dia gunakan satu alat yang macam pengering rambut ni, tapi dia besar. So dia akan letakkan dekat air bertakung dan dia akan keluarkan udara laju, udara yang panas. So dia akan mempercepatkan penyejatan air. Kalau ada air bertakung, sekejap je air tu dah kering dah. So tak bahayalah untuk orang yang nak guna tandas tu. Okey, yang keenam. Okey, kalau kita ada air macam ni, air panas-panas, so kita boleh nampak ada wap air dekat atas dia kan. So ini pun ialah proses penyejatan. So dekat permukaan ni adalah air yang panas. Okey, so bila air panas, dia akan ada tenaga kinetik yang sangat tinggi. So bila ada tenaga kinetik yang sangat tinggi, dia akan melepaskan diri dia ke udara. So air akan bertukar menjadi wap air. Okey, yang ketujuh. Tengok budak perempuan ni comel kan. Dia makan tebikar dan dia duduk depan kipas. So sebenarnya penggunaan kipas ni pun ialah melibatkan proses penyejatan air. So kenapa kita duduk depan kipas, kita rasa sejuk.
Okey, sebenarnya kipas tu dia bantu untuk wap air yang ada dekat kulit kita ni, okey, peluh-peluh kita tu akan tersejat ke udara. So bila kita berpeluh and ada berlaku proses penyejatan, dia akan menyejukkan badan kita. Okey, yang terakhir. Siapa pernah tengok mak dia pakai ni? Ataupun siapa yang biasa guna, dia pandai guna. So apa nama alat ni? Okay, good. So ini adalah periuk tekanan. Kalau siapa pernah tengok periuk tekanan ni, okay, bila dia dah dia memasak satu masakan tu, okay, makanan kita nak prepare tu, dia akan keluarkan wap yang sangat laju. Okay, kadang-kadang dia berbunyi kan, macam tu. Okay, so wap air ni dia adalah sangat laju dan sangat panas. Dia ada tekanan tenaga kinetik yang sangat tinggi. So bila ada tenaga kinetik sangat tinggi ni, dia akan terlepas, okay, terbebas ke udara, bertukar daripada air menjadi wap air. So dalam periuk tekanan ni pun dia ada melibatkan proses penyejatan. Okey, so kita dah habis. Okay, untuk bahagian uji kefahaman. Teacher nak you all jawab. Okay, soalan pertama. Apakah kesan benda asing terhadap takat didih air? Apakah kesan benda asing terhadap takat didih air? Yang kedua, apakah kesan garam terhadap takat lebur ais? Okey, yang ketiga, apakah kesan garam terhadap takat didih air? Yang keempat, berikan 4 aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian anda. Okey, so you all cari 4 aplikasi penyejatan air selain daripada yang ada dalam buku teks kita. Tak nak salin 4 tu sebiji-sebiji, tak nak. So cari 4 aplikasi lain. Okey, so boleh layari internet ke, tanya parents ke, tanya adik-beradik ke, ataupun you all explore keliling rumah tu, tengok apa yang melibatkan proses penyejatan air. Okay, and then you all catatkan dalam buku latihan masing-masing. Okay, so hopefully you all dah boleh jawab 4 soalan uji kefahaman ni. Okay, semua dah dijelaskan dalam slide-slide kita sebelum ni. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Okay, 5.1 okay, yang kita dah bincangkan daripada awal sampailah yang latest ialah faktor-faktor dan juga aplikasi proses penyejatan air dalam kehidupan seharian kita. Okay, so akan datang kita akan belajar tentang 5.2 larutan dan kadar keterlarutan. Thank you and bye semua. Assalamualaikum.